Filun, hei orang-orang yang lalai, malu gitu. No. Tak ikhlas pula tu. Tak ada diketuk pintu minta 10 ya seorang. Nah, 10 ya. Aku tak sekirah dah di pukul 3 pagi. Tak. Malu kaya bapak. Maka sebab tu Nabi diutus untuk kita jadi manusia semati. Kalau tidak rupa zahir kenampakan manusia, tapi bila bakal akhirat tidak rupa manusia. Na'udzubillah min zalik. Boleh jadi rupa kera kalau kita munafik. Boleh jadi rupa lembu kalau kita kelalaian dengan Allah. Boleh jadi rupa binatang tidak di atas rupa min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana rupa ni mulia. Maka sebab tu kena jaga molek rupa ni. Ada ni. Tu. Baik. Gapo dia nak royak tadi tak ingat dah. Maka sebab tu Nabi kata jangan kata yo 100%, jangan kata dok 100%. Israiliyah. Karena bercampur balau. Belum Nabi dibangkit, ilmu ada dah. Sebab tu Quran mari kata apa? Iqra, baca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa suruh Nabi baca. Sedina Umar pandai baca. Ramai mana orang Arab yang pandai baca masuk sekolah. Nabi kita tak pergi sekolah. Nabiul Ummi. Nabi hok duduk dengan mak. Makna orang Arab dulu kalau duduk dengan mak, tak masuk sekolah, golek-golek tak erti baca. Tapi Tuhan kata iqra, baca oleh Muhammad. Walah baca ni semua manusia reti dah. Siapa suruh baca? Tamadun manusia bina hebat. Ilmu ni ada dah. Bahkan kita manusia orang Islam lah ni. Tandai dengan orang bukan Islam, kalah dari segi baca. Mana orang bukan Islam kuat baca. Buku duk tangan semua. Kita handphone duk tangan. Baca juga Google. Tak ada kitab. Sebab tu syarikat company buku mengalami kerugian yang amat teruk sekarang. Kenapa? Buku-buku orang tak beli dah. Orang tak baca buku lah. Orang bukan Islam kuat baca buku. Kaji kitab-kitab Islam, baca. Orang bukan Islam kuat baca. Bab akhlak etika, orang bukan Islam lebih lagi daripada kita orang Islam. Bilik air orang Jepun boleh tidur, bang sedap, tak bang tahi. Wangi. Boleh buat tidur dah tu. Bersih. Bilik air kita bilik air masjid sendiri, bukan masjid ni jangan marah kamu lah, marah. Masjid lain, masjid di Kelantan tu. Pala tahi tu atas pala jambe. Allah. Molek kekok. Allah. Tak ada siapa dia nak cucu. Itu ni. Tandah masjid tu. Masjid. Tempat ibadat. Tempat orang panggil jantung kolbu bagi umat. Nak tahu masyarakat ni hidup kada agama, tengok di masjid dia. Kalau tu email tu bila aja ada alamatnya tak lama dah tu. Ni. Tak lama dah tu. Jantung dia tu banyak sakit. Jantung kolbu bagi masyarakat tu sakit. Kalau masjid ni ramai orang penuh subuh tu supaya Jumaat, makna masyarakat dia tu hebat. Masyarakat dia tu, orang kampung dia tu orang kuat-kuat roh Islam. Subuh pada Jumaat. Kan ni. Itu tanda kekuatan Islam. Mana? Di masjid-masjid. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila pergi ke Madinah, dia buat masjid. Masjid Quba. Dan Allah Taala pun sebut nama masjid. Ilal masjidil masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa? Nak royak masjid ni jantung hati. Bagi roh. Satu-satu qaryah, satu-satu kampung. Mana kalau masjid ni hidup, mana orang kampung ni hidup lah. Banyak program. Kuliah, menadah kitab, tak ada kitab, tausiah, tazkirah, bayang. Ada belakang di masjid. Mana kuat. Kalau masjid tu kerah. Ni. Jumaat je hidup. Memanglah muka Jumaat wajib. Lamalah penuh. Malam lain tak ada orang. Tinggal tu email tu bila. Tok Bila pun lepas beri salam bangun selalu sakit perut nak berak. Tinggal tu email seorang ngatik. Nyanyi. Ni. Nyanyi bermakna nyanyi. Orang kampung tu nyanyi. Alhamdulillah. Boleh di masjid ni memang ramai gini semua kali terkejut juga ambo tengok malam ni. Ramai semua. Bermakna ilmu tamadun ni sudah ada sebelum Nabi diutuskan. Tapi manusia tak tahu nak sangkut, nak letak mana. Dia baca untuk siapa?
dia beretika untuk siapa? Kalau di UK, orang naik bas, turun daripada bas pengangkutan awam, tak kata thank you, terima kasih sepatah, aib, tak ada akhlak. Turun tu kena kata thank you sepatah. Patah apa dah? Terima kasih. Jangan turun wak lenggok gitu nak pergi tempat kita jangan. Begitu sekali etika dia. Etika orang Bukit Islam. Negeri orang Islam, Mesir, Pak Ambo ngaji Mesir. Bah dah lah tak berhenti bah. Kita nak turun, kok tikak boleh lagi. Kok tikak boleh lagi. Kalau tak pandai turun, alamat kita guling makan pasir lah jawab dia. Tengok. Tak ada beza. Kecing tak perlu bilik air. Pakai di masjid ya kecing. Lalu tepi masjid ke, Masjid Sayyidina Al-Husain ke, Masjid Al-Azharus Syarif ke, semerbak mewangi. Bau sedap. Apa? Hacing pekok. Tengok. Sebab tu Islam hari nak oyak ke manusia adab, akhlak, etika, membaca, mengajar semuanya bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca olehmu hai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Makna segala benda hak buat ni sakut pada Allah. Itu Islam hari. Kalau tidak tak tahu nak sakut mana. Orang Bukit Islam berakhlak, beretika lebih pada kita Islam. Tapi dia tak tahu nak sakut mana. Maka untung kita orang Islam ni terima Islam, tahu tepat nak sakut mana segala amal ibadat kita. Segala akhlak yang baik yang kita nak terbit daripada jiwa kita. Sakut pada Allah. Sebab tu penting ma'rifatullah. Sebab tu katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin manusia hikmatnya supaya menyembah aku. Makna apa menyembah? Ai liya'rifunani wa ya'budunani. Kenal aku dan jadi hamba hanya kepada aku. Makanya kalau kita hidup tak kenal Allah. Sebab tu Islam hari wajib kena makrifat ammah. Mana paling kurang kena ada dalam hati kita simpul mati segala kepercayaan keimanan kita i'tiqad kita simpul mati segala sifat yang 20 yang wajib yang mesti yang 20 yang mustahil tentu tidak ada di Allah Taala dengan dalil-dalilnya. Itu uluhiyah rububiyah. Itu orang panggil iman yang ammah. Nabi kata al-imanu yazidu wa yanqus. Iman berkurang bertambah, bermakna lepas ada iman ammah, maka kita kena usaha di atas iman. Mana apa? Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bukan yazidu bil ibadah. Yazidu bit ta'ah. Bertambah keimanan dengan taat. Kadang-kadang ibadat bertambah. 20 rakaat semaya tarawih kita masjid kita ni. Datuk Azmi, kita masjid kita semaya tarawih 20 rakaat. Hebat. Surat tu, masjid tu, lapar je. Tak boleh pergi. Balik awal. Pok kita kuat ibadat 20 rakaat. Habis ibadat kuat, ibadat bertambah, ibadat banyak tapi tak ada taat dalam ibadat. Iblis banyak ibadat tapi tak ada taat. Maka bertambah dia dengan taat. Mana taat? Termasuk sekecil-kecil perkara. Mana? Suka baik. Ikhlas, qanaah, zuhud, redha, sabar. Itu orang panggil taat. Benda hak tak nampak. Tidak kata nampak, janggut panjang ni orang sabar ni. Sejekar janggut dia, mesti sabar. Bukan sifat hak nampak di janggut. Bagai duk dalam. Maka sebab tu kena usaha supaya iman kita semakin bertambah, semakin bertambah. Baik. Maka sebab tu Nabi tak ambuh bagi kita condemn. 100% pun tidak. 100% pada Israeliat pun jangan. Kenapa? Karena kadang-kadang akal kita tak siapa nak fikir. Sebab tu ada orang yang bijak ilmu falak. Yang dikatakan orang panggil lembu, bumi duduk atas tanduk lembu. Zaman dulu, orang Yunan dulu, dia kaji bintang. Ni bintang ni. Orang dulu kan, nak pergi ke mana-mana musafir, dia kaji bintang.
Dia mana ada GPS. Nah, tidak kata nak naik perahu sampai tu kak. Nanti location tu. Nah, tak ada. Mana ada dulu. Dia tahu tempat ni sekian, ni masyriq, ni maghrib, ni timur, ni barat. Hasil daripada bintang. Orang panggil bintang tika ni. Nah, jadi tunjuk jalan. Sebab tu Nabi kata as-sahabi kan nujum bi ayyi muhtadaitum. Ya, bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku seumpama bintang di langit. Dengan mana-mana sahaja mu berpegang dengan bintang, makna sahabat Nabi tadi radhiyallahu taala anhum wa arda, mu akan dapat petunjuk. Mana bintang ni sebagai petunjuk. Orang dulu dia tak banyak tak banyak benda hak meleka okey. Maka sebab tu dia tengok bintang, dia berkhayal. Nah, bintang ni, capu bintang ni, capu bintang ni, capu bintang ni. Ni orang panggil bintang kalau je king ni. Orang panggil burus kalau je king. Bintang scorpion. Nah, ada ni. Banyak ke? Bintang-bintang. Nah, 12 bintang. Jadi orang dulu dia kaya. Ni bintang dacing. Ni bintang kambing terbang. Ni bintang kapal bahtera. Ni bintang kalau je king. Ni bintang orang duk manoh. Kerana dia tengok benda tu. Nah, dia khayal lah panggil. Khayal. Benda amrun a'tibari. Benda barang khayal dalam kepala tu. Dulu orang astronomi. Bukan astro OIC bukan. Ni astronomi tu zaman dulu. Dah ni. Astro OIC lah ni pun habis dah. Nah, TV 24 jam. Nah, ada ni balik TV. Berok lepas kecing TV lalu. Makan depan TV. Nah, mujur tak baca Quran depan TV. Tapi lah dia baca Quran pun depan TV. Ada hak baca Quran depan TV. Ada orang depan TV. Pandai dia buat. Tak siwi orang pergi masjid. Tak siwi orang cari tok guru nak menadah kitab. Apa? TV ada dah. Orang dulu dak astronomi. Mana? Dia duk tengok ilmu timbul daripada puak Yunan dulu. Orang panggil ilmu astronomi. Ya kita sekarang orang Islam panggil ilmu falak. Payah dah nak cari orang alim ilmu falak ni. Kalau di Kelantannya, yang meninggal pada tahun lepas kau tahun ni. Sekali ingat almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Lepas Tok Guru ni Aziz mati, ada ni. Tok Guru Harun, pondok Tok Guru Haji Harun, pondok Kandis, pondok moden Kandis. Ni alim ilmu falak. Payah nak cari orang alim ilmu falak. Hak lama lagi. Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah, Syekhul Islam Pulau Pinang, mufti Pulau Pinang. Tu hebat ilmu falak. Dia boleh tahu ni merdeka. Pani Malaysia merdeka dengan kiraat bintang. Pani Malaysia akan tukar nama bukan tanah Melayu, Malaysia. Ayat aku habis. Ya kenapa? Karena bintang bulan ni dia berjalan mengikut orbit dia. Dalam surah Yasin sebut apa? Wasyamsu tajri li mustaqarri wal qamara qaddarnahu manazila hatta tu. Adakal urjunil qadim lasyamsu yang barilaha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahu. Wa kullum fi falakin yasbahu. Tiap-tiap matahari, bulan, bintang, semuanya orang panggil falakin yasbahu. Berjalan mengikut orbit dia. Pandai Allah Taala buat. Dia tak akan bertembur, tak akan beralih. Ada ni. Kalau dia berlari sikit, maka lari selalu. Jadi kemarah. Panjang jadi maktum kemarah. Jadi hujan pula. Ada ni. Tu orang panggil sunnatullah. Sunnah Allah Taala buat alam semesta, alam jagat, alam raya ni. Sebab tu ada ilmu falak. Nak menentukan kiblat. Hingga orang alim ilmu falak ni dia boleh tahu buah kelapa yang ada di pohon kelapa ni berapa minit lagi nak jatuh. Hebat. Bukan ilmu nujum. Nujum lain. Tu nujum pok belalang. Tipu orang. Ada ni. Tapi jadi hijau juga. Ni ilmu falak. Hebat. Antaranya Syekh Abdullah Fahim. Hebat. Salah satunya ulama kata ilmu hak mula-mula diangkat. Selain daripada ilmu faraid, iaitu ilmu falak. Payah nak cari orang alim ilmu falak. Jadi orang dulu, orang sebelum daripada zaman Islam, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada dah ilmu buruj, ilmu bintang. Mana bintang ni ada bintang lembu, ada bintang kuda, ada bintang kambing separuh, kepala orang, kepala kambing, kepala kuda, ada sayap. Ada bintang mana? Ada bintang kala jeking, ada bintang lipat.
Jadi bumi ini benar-benar terletak pada orbit yang garisannya betul-betul di atas bintang lembu. Yang mana bintang lembu tu pula betul-betul di hujung tanduk lembu. Sebab tu kata bumi di atas tanduk lembu. Cakap pening kita cari lembu duk mana lembu. Besar sangat lembu Nah, bukan lembu hissi, lembu amrun i'tibari, lembu khayala dalam kepala tok orang dulu. Tak cakap carilah lembu jawab dia. Maka sebab tu kita ni payah. Menyebabkan orang kampung tu senyap habis pening. Nampak dah pening tu. Jadi bila payah gini, kita tawakullah kita ni. Nah ada ni. Jadi kita tawakullah. Apa? Sebab kita ngaji hak lebih molek lagi lah. Mana? Hak lebih membekalkan kita nak sampai ke alam kubur tu. Daripada ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. InsyaAllah kitab Munyatul Musalli, kita gabung antara fiqh dan tasawuf. Semaya syariat bagaimana, semaya hakikat bagaimana. Supaya apa? Kita benar-benar masuk dalam firman Allah Ta'ala. Anallah, akulah Allah. La ilaha illa ana. Tak ada Tuhan selain aku. Aku sah Tuhan. Fa'budni. Jadi hamba aku seorang. Sembahlah aku seorang. Wa aqimis solata li zikri. Dirikan semaya supaya ingatkan aku. Hak tu lebih wajib. Tak wajib tahu mana duk mana lembu. Pani beralih mana pula. Kata ni. Kerana dalam kitab ni dia akan cerita ni. Bila bumi ni Allah Ta'ala alih dia, bila lembu tu lengah, dia sebut lengah. Lembu tu lengah, duk tanduk bumi sebelah, maka Allah Ta'ala alih ke tanduk sebelah lagi. Bila Allah Ta'ala alih tanduk sebelah lagi, berlakulah gempa bumi. Memang kita kata karuk lah, tapi orang yang alim, orang yang banyak ilmu, dia tak cepat menetai, dia kaji dulu. Kerana ilmu Allah Ta'ala luah. Kira hok ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hok Nabi kata ana madinatul ilmi. Aku ni perbendaharaan ilmu. Tapi seolah-olahnya seumpama celuk di tengah-tengah lautan yang akak titik tak tentu je. Ilmu luah lagi. Banyak lagi. Maka sebab tu bagi orang yang ada ilmu, maka dia tak cepat menetai. Tapi dia nak semata-mata pun dia tak erti. Takut dengan hak benda tak betul, nyaya ke dia. Bagi orang alim, orang hebat, maka dia boleh hak mana betul. Hak mana tak betul, khayalan betul-betul daripada dongeng-dongeng Yahudi dulu, dia lalu senang. Gak kita nak hak mana, hak mana tak tahu. Moga tak alim tu kan. Ala kuliah kita tutup selalu senang. Lagu tu dah itu ni. Molek kita ni, jangan kata tak molek. Duk cerita hak anbiya ni, segala nabi. Inda zikril anbiya tanzilur rahmah. Di sisi kita cerita nabi-nabi ni turun rahmat Allah Taala. Di sisi cerita para wali, inda zikril auliya tanzilur rahmah. Di sisi duk cerita orang-orang hak dekat diri dengan Allah, turun rahmat Allah Taala. Comel baca sirah. Sebab tu masjid kena cukup. 5 paling kurang. Ilmu tauhid, usuluddin maknanya sifat 20, ilmu fiqh, nak sah amal ibadat, ilmu tasawuf nak comel biar makbul diterima oleh Allah Taala amal ibadat kita. Lepas tu ilmu sirah sahaja. Cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bak tu orang dulu walaupun dia tak reti baca nombor bah. Orang dulu banyak tak reti baca, tak pandai baca. Nombor bah tu tukar. Tak tahu. Tak pandai baca. Tapi nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh dia jelujur sampai ke Adnan. Apa? Kerana orang dulu duk baca sama berjanji. Ada ni. Baca sama. Learning. Nampak je serba besar aku. Muhammad bin senyap tak jawab. Ibu ayah Nabi tak tahu nama. Muhammad bin Abdullah bin senyap tak tahu. Abu Talib ke Abdul Muttalib? Talib kau dua-dua tu. Waktu kau boleh. Pok saudara dengan tu. Padahal fardu ain. Kena hak tu lagi fardu ain. Ada ni. Lagi fardu ain. Karena makrifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena lebih khusus daripada nabi-nabi dan mursalin, nabi-nabi anbiya dan mursalin hak dulu-dulu. Hak nabi anbiya dulu cukup kita kenal sifat yang wajib.
Mesti Nabi Anbiya ni siddiq. Nah, mesti dia amanah, mesti dia tabligh, nah, dan mesti dia fatanah. Tu mazhab Asy'ariyah. Mazhab bagi ulama yang mengikut bagi Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Mazhab Maturidiyah siddiq, amanah, nah, tabligh, habis. 3. Nah, atau orang panggil furu' aqaid tu. Bab bila sifat ni furu' aqaid. Nah, bapa dia tak bila fatanah? Kerana fatanah masuk dalam tabligh. Ghalib orang nak tabligh, wal ghalib orang nak menyampai, mesti dia fatanah, dia cerdik. Nah, kalau tak cerdik tak boleh siapa. Nah, ada ni, pergi rumah orang, mu ni nak masuk neraka kamu, tak semayang. Nak apa kau orang lalu lah. Nah, mesti kena cerdik. Bagaimana nak heret dia? Bagaimana nak pujuk dia? Bagaimana nak ajak dia? Karena Nabi kata man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa kata la ilaha illallah, maka dia pendakwah. Bukan dia tok qadi, dia pengajak, penyeru, pemujuk. Nah, sekarang kita jadi tok qadi ya. Tok hakim, tok qadi, tok mufti, tak ada orang bayar gaji pun. Tapi jadi tok qadi belah-belah. Tak bawa kereta. Nak bawa motor. Ni ahli neraka belaka ni, tak pakai tudung ni. Selalu dah. Ni hodok patah belaka ni bagi ahli neraka belaka ni. Allah. Bila jadi orang bayar tok gaji tok qadi tu? Tok mufti. Tak ada. Dah apa jadi tok hakim, tok qadi. Nah, kita bukan dijadikan sebagai tok qadi, tok hakim dak. Kalau nak jadi tok qadi, tok hakim, tok mufti, belajar sungguh. Nah, belajar ilmu fiqh, usul fiqh, qawaid fiqh. Nah, ada ni, fiqh waqi', fiqh tawaqqu', fiqh mu'asarah. Boleh jadi tok qadi. Nah, bodoh main fiqh pun babut taharati. Lepas tu, makan roti. Banyak makan roti pada mengaji bab taharah tu. Dah ni. Duk tukar lagi air mustakmal, air mutanajih. Hak mana so? Tak payah jadi tok hakim, tok mufti ya. Cukup jadi pendakwah. Dah bila pendakwah, bukan menghukum, mengajak, menyeru. Tengok saudara kita hak jauh daripada agama Allah, seolah-olah kita dah jauh daripada Allah. Nah, tengok orang duduk dalam gelombang maksiat, kita dah dalam maksiat tu. Allah, al-mu'min mir'atul mu'min. Nah, orang mukmin tu cermin bagi orang mukmin lain. Nah, ada ni. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, dia bawa rahmat. Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh segala semua sekali alam-alam. Baik alam manusia, alam hayawan, alam tubuhan, alam jamadat. Nah, alam jin, alam malakut, alam lahut, alam jabarut. Nah, alam wahidiyah, alam wahdah, alam ahadiyah. Nabi Muhammad lah rahmatan lil alamin. Rahmat, pembawa cinta. Maka butung benar, butung besar kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, khaira ummatan. Nah, litakunu syuhada'a 'alan nas. Nah, wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kita ni sebaik-baik umat yang akan jadi orang yang menjadi saksi atas kebenaran nabi-nabi dulu, rasul-rasul dulu. Bila di akhirat lah. Nabi mula-mula dilantik jadi nabi, tapi nisbah hak dibangkit paling akhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad pun ialah hak paling akhir. Kita tak minta dengan Allah Taala nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak minta. Tapi Allah Taala dengan judi wal karam dia tentukan suluhi qadim dalam ilmu iradat dia. Kita ni umat Sayyidul Mursalin, Sayyidul Kaunaini. Allah berutung Nabi Musa alaihi salam munajat nak jadi umat Nabi Muhammad. Anbiya lain ni tak tolong dengan Tuhan supaya masuk di kalangan umat Nabi Muhammad. Kerana butung yang jadi umat Nabi Muhammad. Kita tak berasa butung. Sebut nama Nabi Muhammad tu rapat bibir mulut, tak usah selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bab marah kau orang nombor 1, Syiah, sesak. Selalu dah. Melepuk ni, macam dah kopi. Sesak. Mutahum mana sesak? TV3 royak. TV3 tak ada benda lain dah dia. Nanti ni TV3 royak. Sesak-sesak Syiah tu. Kita tengok hak mana hak molek boleh ambil buat kita amal. Mana? Bila dia sebut nama Muhammad, ramai-ramai apa dia pakai selawat. Sallallahu
Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Atau selawat puak Syiah tu jangan nak buat gitu. Nama masjid Dr. Azmi kata Syiah pula berat. Nah, ada ni. Nah, tapi ramai-ramai puak dia. Kita nah ada ni. Ada. Sebut nama Nabi Muhammad. tak lawak. Ada ni. Allah. Sultan khilaf apa khalifah Utsmaniyah dulu. Bila sebut nama Nabi Muhammad, tangan letak dada sallallahu alaihi wasallam. Bangun cacik berdiri hormat Allah. Kuatnya dia punya kehormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad bukan posmen. Nah, setengah orang kata Nabi Muhammad supaya posmen. Mari wi surat klik. Posmen Nah, mari depan rumah kita pe. Surat ni padalah. Puk lepas, puk klik. Nabi Muhammad posmen gitu. Tak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan kita sebelum kita dizahir di alam dunia. Selepas dia dizahir di alam dunia. Selepas ketiadaan dia dan selama-lamanya sehingga Allah Taala zahirkan kehebatan Nabi Muhammad bila yaumul mahsyar, di pada mahsyar. Nah, Allah Taala tunjuk kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebenar-benar orang yang patut kita contoh, patut kita kasih, patut kita sayang. Sehingga Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman kita sehingga kita cinta kepada Nabi Muhammad lebih daripada diri kita sendiri, ibu bapa kita, anak bini kita dan seluruh manusia di atas muka bumi. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Memang orang mukmin tu asyaddu hubban lillah. Bersangatan cinta kepada Allah. Bermakna kita asyaddu tak? Dak asyaddu mana? Dak kata ni. Tak bersangatan cinta juga. Hak cinta syarat sah iman. Cinta tak pada Allah? Cinta. Kena jawab cinta. Kalau kita tanya cinta tak pada Allah? Cinta. Padahal tak rasa pun cinta. Orang cinta ni tak serupa dengan kelakuan kita. Tengok orang cinta pada seseorang. Orang duduk cinta, jatuh cinta. Dia duduk makan nasi molek-molek. Duduk baca surat khabar molek-molek. Tiba-tiba orang sebut, Katung mari. Katung tu hak dia duk gila sama dah. Makan hak ada mulut jeluak tubik. Air hak minum tekak. Bapa ada getaran energi dalam hati dia. Cium lalu waktu dia, bau busuk ada, ambil lalu. Bau sedap. Bapa Katung nak mari. Metok nak mari. Timuh nak mari. Zainab nak mari. Siapa? Orang hak dia sayang, hak dia cinta. Maka ada getaran dalam jiwa. Kita cinta pada Allah. Cinta. Ada tak? Tak ada. Getar mana? Tak ada allazina idza zukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Bermakna kalau kita meninggal dalam hal ni, Allah, alangkah sedihnya kita. Bapa kita belum capai hakikat iman yang benar-benar iman sempurna. Kerana orang iman sempurna, Allah dalam hati dia penuh dengan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak keredaan Allah, syurga. Tak ada dalam hati dia iblis, syaitan, nafsu jahat, dunia, aghyar, akhdar, amma siwallah, tak ada. Karena Allah tak jadikan dalam hati kita dua jauf, dua lubang. Ma ja'alallahu li rajulin qalbaini fi jawfi. Ada ni? Tidak. Maka sebab tu ilmu honok wisapa tangga tu ialah ilmu tasawuf. Maka dalam kitab Munyatul Musallin dia cara benda tu. Mana orang panggil martabat khusyuk bagi orang syariat. Kadang-kadang kita nak khusyuk. Allahu Akbar. Saya ni ustaz tak khusyuk semaya. Tak cakap pejam mata nak khusyuk. Tak khusyuk juga. Lagu mana cara nak khusyuk? Kena ada cara. Bukan boleh reka-reka. Khusyuk ni supaya kita pakai baju. Tubuh kita saiz M, pakai baju t-shirt saiz XXXXXL. Orang tak panggil t-shirt, orang panggil jubah. Jubah tu. Besar jubah demo. Jubah apa t-shirt ni? T-shirt apa labuh molek ni? Itu ni.
Punggung saiz XXLL, pakai spendo saiz S. Bukan yok jawab dia. Nah itu ni, kena pakai ikut saiz. Kena pakai ikut saiz. Kita kena diri kita martabat syariat mana? Semaya kita ni nak diri rukun dan syarat. Maka rukun qauli, fi'li, qalbi, perhatikan betul-betul dalam semaya. Allahu Akbar. Rukun qauli. Nah, mesti kena dengar di telinga kita syarat. Dengar di telinga kita, bukan dengar di telinga orang lain. Nah, ni gini, Allahu Akbar. Oyak kau sebelah. Oh, terganggu orang nak semaya dia ni. Allahu Akbar. Slow ya. Nah, dengar di telinga kita lagu mana? Enggak. Allahu Akbar. Dengar. Tak dengar je. Dengar telinga apa? Nah, itu ni. Tu ni Allahu Akbar. Berah bunyi. Nah, kena cukup orang panggil huruf alif lam lam ha, alif ka bara. Nah, itu ni kena cukup. Jangan Allahu Akbar. Warok dia bunyi Arab. Nah, itu ni Allahu Akbar. Gapo Allah gendam perang. Oh, nyanyo. Bak jahil ni bukan hanya orang Melayu, orang Arab pun ada. Tak percaya gim mesti. Hamba duduk di Hayu Sabi', Mahkamah Hayu Sabi', apa? Hayu Sabi'. Masjid dekat rumah hamba tu, azan tiap-tiap hari orang Arab. Orang Arab pun azan penat juga. Penat. Mana letih-letih lah. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyanyo, anyanyo lah. Kesian. Nah, orang Arab tu. Sebab tu Islam ni bukan agama orang Arab. Nah, imam-imam mazhab, muhaddisin kebanyakannya bukan orang Arab.